عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبعد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Hari ini muka surat 64, jihad dengan diri dalam negara Islam, yang dipanggil jihad dalaman sebab dia berlaku dalam negara Islam. Jihad jenis ini merupakan jihad yang paling rumit lagi susah. Jihad jenis ni jenis yang paling rumit dan paling susah. Oleh kerana sumbernya tidak banyak, maka orang awam telah meninggalkannya. Sebab dia kata negara dah Islam tak ada jihad. Kan? Negara dah Islam. Islam ni macam-macam pula negara Islam ni. Dulu Islam Hadari, sekarang Islam Wasati. Ada Islam Amnawi lagi. Kalau orang ngaji bahasa Arab faham kot. Islam Amnawi. Ada ulama-ulama yang mengambil berat tentang hal ini. Ada ulama-ulama yang ambil berat tentang hal jihad dalam negara Islam. Tetapi oleh kerana setengah-setengah ulama tidak memberi perhatian. Mana ada dua golongan lah. Satu ulama yang ambil perhatian wujudnya jihad dalaman, jihad dalam negara Islam, dan ada setengahnya tidak mengambil berat. Ya. Baik. Dia kata apa? Oleh kerana banyak tidak mengetahui, orang tidak mengetahui, dan oleh kerana ada orang-orang yang pengecut, maka jihad jenis ini tidak terlaksana biarpun ada kalanya ia menjadi fardu ain. Ni kan kata saya lah, ni kata pengarang kitab. Kan tuan-tuan kata pula, saya yang kata pula kan. Ni dia kata, sebab ada orang pengecut, nakut. Takut nak lawan lah. Sebab dia rasa dah dia ada dekat comfort zone. Dalam zone yang selesa. Kadang-kadang setengah tu sebab dia jadi gitu kerana dia rasa dia boleh ceramah Hulu Khilio. Boleh ceramah rumah menteri masuk telebesen. Dia kata dah bagus dah government sekarang. Gitulah. Dia kata ada Universiti Islam, ada sekolah-sekolah agama, sekolah tahfiz. Dia nampak itu je. Maka tak payah berjihad. Jadi orang macam ni maknanya mungkin dia tak sedar lah. Bukan tak tahu, dia tak sedar. Nak kata tak tahu kan, orang tak percaya pula dia ustaz. Kalau kita kata dia tak tahu, orang tak percaya, maknanya dia mungkin tidak sedar. Sebab tu manusia ni, kalaulah dia kata sebagai seorang yang berilmu, barangkali mungkin juga dia ada terlupa. Dan dia tidak menyedari ataupun dia tidak mahu mengambil tahu hal-hal seperti itu. Jadi walaupun pada dia itu fardu ain. Fardu ain tu maknanya kalaulah dia seorang ulama, maka dia wajib menegur pemerintah itu, walaupun pemerintah itu dalam sebuah negara Islam yang sudah declare dia melaksanakan Islam, tapi perlu juga ditegur. Maka peneguran itu atau teguran itu bukan peneguran, teguran itu merupakan suatu amar makruf nahi munkar. Maka itu juga merupakan jihad. Bukan makna kalau dia merintah dengan cara Islam, maka 100% itu maksum. Itu dah konsep imamah dalam Syiah, dah salah dah tu. Baik. Kemudian lagi, ada kalanya menjadi fardu kifayah. Kalau dah ada sebahagian orang yang telah melakukannya, maka gugur pada sebahagian lain. Itu yang kata fardu kifayah, setengah orang buat, setengah orang tak payah. Fardu kifayah, setengah orang buat, setengah orang tak payah. Dan ada kalanya menjadi sunat. Sunat saja. Maknanya kalau dah ada orang buat, maka dia tambah-tambahkan lagi, maka hukumnya sunat. So ada 3 hukum lah. Ada kalanya jihad tu fardu ain, ada kalanya jihad itu merupakan fardu kifayah, dan ada kalanya hukumnya itu adalah sunat. Dia macam juga solat jamaah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baik. Akibat dari tidak terlaksananya jihad ini telah menyebabkan Islam hilang di buminya sendiri. Walaupun negara itu negara Islam, tapi tak ada Islamnya. Tak ada Islamnya. Orang kata negara Islam masih lagi ada tempat-tempat maksiat. Tak ada Islam lah.
Ada lagi tempat untuk orang minum arak, tempat orang berjudi, tempat orang melakukan aktiviti-aktiviti maksiat. Orang tak berapa sangat melaksana dan mengamalkan Islam. Maka tugas yang dijalankan, yang menjadi kewajipan pendukung gerakan Islam, jamaah Islam, ialah melakukan jihad dalaman. Dia kena fikir macam mana cara nak membetulkan keadaan yang ada ni. Maka sebab itulah kuasa politik sudah dimiliki, maka laksanakanlah tugas satu amanah yang terlalu besar untuk melaksanakan Islam. Melaksanakan Islam. Bermula daripada penduduk-penduduk dalam negeri dan negara Islam itu, yang mesti diajak mereka supaya mengamalkan cara hidup Islam. Kita hari ini negara Islam menjadikan Islam sebagai agama rasmi, bukan menjadikan Islam sebagai satu cara hidup. Itu yang silap itu. Rasmi ni makna tulis saja. So di sana bila nak ada acara rasmi barulah dipanggil tukang baca doa. Kan? Yang baca doa siapa? Bukan calon-calon orang, mufti. Mufti tu belajar punya lama dekat Mesir, belajar dekat Mekah, dekat Madinah. Kan? Belajar bertahun-tahun, balik Malaysia baca doa selamat je. Panggil imam surah dia pun boleh. Cakap nak baca doa selamat. Betul tak saya kata kan? Bukan nak cerita apa yang tuan cerita bentuk bukan susah kan? Bukan susah. Nampak tuan? Paling kurang pun Rabbana atina fid dunya hasanah. Ulang 3 kali. Dah doa selamat dah. Kan? Kau rasa pendek, buat lagu-lagu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kalau ada makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Ada makan, habislah. Tak susah. Belajar punya jauh, hanya sekadar balik Malaysia nak baca doa untuk majlis pembukaan dengan majlis penutup aja. Kan? Sebab agama rasmi. Dia rasmi je. Antara tanda nampak rasmi ni tu, orang pakai sut-sut pakaian keagamaan. Mungkin satu sut dengan pakaian Melayu dengan samping dan seumpama. Itu mungkinlah. Tapi kalau dikatakan cara hidup yang sebenarnya bukan gitu sahaja. Diamalkan, dipraktikkan. Daripada sudut ibadah memang confirm dah kena ikut Islam. Dari segi muamalah, politik dan ekonomi wajib ikut Islam. Munakahat, nikah kahwin ikut Islam. Jinayat pun ikut Islam. Itu baru negara yang menjadikan Islam sebagai satu cara hidup. Ya. Orang-orang yang duduk dalam kementerian, dia kata satu masa besok pelajaran agama ni dia akan dihapuskan. Sikit demi sikit dan digantikan dengan subjek alam sekitar. Kalau benda ni diimplementasikan tuan, satu bencana yang besar pada anak-anak kita yang masuk sekolah kebangsaan atau sekolah biasa. Yang dulunya ada Jekov, dan mungkin Jekov ni akan, guru Jekov mengajar tapi bukan subjek yang berkaitan dengan Jekov. Kejekofannya tu sudah terhakis sikit demi sikit. Ini dia. Jadi ini yang masalah akan berlaku. Jadi maknanya Islam tu akan hilang. Siapa nak lawan tuan? Orang-orang dalam lawan. Tapi sekadar lawan gitu je lah. Dia pun fikir juga kalau aku lawan pun, aku nak pensi pun 10 tahun lagi. Maksud tak? Itu yang penting ada jemaah Islam. Yang dia berjuang sudah 56 tahun lebih. Kan? Jadi kita jangan tolak. Kita wajib sokong. Wajib kita pangkah. Kalau dia masuk pilihan raya, dia kata tolak. Nampak? Jadi kalau kita tolak juga, ini akan bahaya berlaku. Ini memanglah kita tak tahu lagi pasal benda ni belum lagi diwar-warkan. Wah, peringkat bau cadangan. Tapi kalau dah berlaku besok, berlaku depan mata kita, tak terkejut badak kita. Kan? Oh, mana dia subjek agama sudah tidak ada. Besok salahkan besok. Mana pejuang-pejuang Islam? Lah, itu hari aku dah masuk tanding, kau tak pangkah pun. Bila berlaku macam ni pula, kau tanya pula, mana korang? Tak? Kan? Ini berlaku gitu. Dia asalkan nak melepaskan diri dia. Macam agak sekolah. Kalau budak-budak rosak, dia kata, mana peranan guru-guru agama? Bila guru agama minta saja, guru besar nak buat program agama, dia sekat. Berlaku tu cerita tuan. Nampak tak? Orang terlibat pendidikan tahulah. Nak buat Maulid Nabi, tak ada peruntukan. Nak buat Isra Miraj, tak ada peruntukan. Nampak tak? Nak buat ini, tak boleh budak nak PMR. Nak buat benda, ada je alasan dia. Nampak?
Kalau dijemput kuliah subuh untuk majlis qiyamul-lail, tengok sedih, kenapa ustaz tak ramai budak? Saya tak kisah sikit ke ramai, saya ceramah juga. Oh tak, guru besar kata kalau majlis macam ni dia bukan compulsory. Tapi kalau kecemerlangan akademik, compulsory. Semua orang tak boleh balik kampung Sabtu dan Ahad. Hilang tak Islam dalam negara Islam? Hilang dan tuan sebenarnya. Budak ni rosak tuan. Dia rosak sebab kita bagi dia baja, bagi agama. Tapi mereka letak racun, nampak tak? Racun tu tak kisahlah wa imah hiburan ke, wa imah bentuk pergaulan bebas ke. Dia rosak dengan racun. Kan ada orang mati sebab keracunan makanan. Racun juga. Racun. Makanan berzat je kan. Makanan berzat je ni pun letak racun. Habis. Betul lah kata hadis Melayu. Hadis Melayu boleh pakai kadang-kadang. Hadis Melayu boleh pakai kadang-kadang. Bukan selalulah. Kerana nila setitik, rosak susu belanga. Itulah dia. Jadi racun. Walau sikit je. Maka sebab itu berkewajipan orang yang menjadi anggota gerak ke Islam, pejuang punya Islam, pendokong-pendokong ni, kena ada tugas. Dipimpin oleh para alim ulama'. Dan termasuk ulama' duduk dalam government sekali, kena buat juga kerja. Kan? Oh, betul. Baru jadi orang kata untuk tegakkan Islam. Perjuangan tu mesti ada. Perjuangan tu mesti ada. Macam mana nak fikirkan kita nak buat tugas jihad dalaman ni. Walaupun Islam tu dia katakan yang pemerintah, tapi kalau saya konteks sekarang lah, konteks sekarang ni, pemerintah tu beragama Islam, kan? Orang kata tak mustahil lah. Orang kata dia sendiri akan menentang Islam. Itu pada perkiraan kita kan. Mustahil lah. Tapi tak mustahil juga dia akan menentang Islam. Sebab dia kata dah, aku memerintah negara ni atas dasar mengikut perlembagaan orang putih. Memang bukan Islam dah. Tapi tak tahulah sebab ada orang kata tak apa. Ini masalah yang kata tak apa tu ulama' juga. Jadi betul dalam kitab dia kata ada dua golongan. Satu golongan dia buat tak tahu je. Dia tak kisah benda ni. Satu golongan dia berat. Berlaku jihad dalam negara Islam. Itu jihad dalaman. Baik. Dia kata apa lagi? Dikuasai oleh golongan perosak. Orang perosak tadilah yang menabur racun-racun pada anak-anak kita, pada masyarakat kita. Kita nak Islam, dia tolak Islam. Kita nak laksanakan Islam, dia cantas Islam. Kan? Dia kata laksanakan hukum hudud, dia kata bukan tak nak laksanakan hukum hudud tapi tak sesuai. Nampak? Dia kata gitu sendiri. Bukan dia tolak, kami tak tolak tapi tak sesuai. Samalah tu. Kan? Nampak tak? Sama juga lah, tolak lah nama tu. Dia putar sikit je. Kan? Dikuasai oleh orang yang mengikut hawa nafsu. Pemerintah, orang yang mengikut hawa nafsu. Nampak tak? Yang memimpin, orang yang mengikut hawa nafsu. Dan sehingga kadang-kadang orang-orang murtad menguasai orang-orang Islam. Orang tu dah rosak akidah dah. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menyuruh kepada mungkar, mencegah pada yang makruf. Orang ni sudah menguasai orang-orang Islam. Sebab apa? Sebab tidak ada kumpulan yang nak berjihad dalam negara Islam. Yang ingat negara dari Islam tak ada jihad, itu silap. Sedangkan Madinah tu pun dari Islam pun Rasulullah ajak mereka berjihad. Nampak tak? Amal makruf nahi munkar tetap berjalan. Orang munafik tetap juga wujud dalam Madinah tu. Bukan mana bila sudah diislamkan negara itu maka bersih 100%. Tidak. Maka tugas jihad ni tak habis. Sebab tu Nabi kata al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad tu sampai hari kiamat dia akan berterusan. Baik. Hal ini berlaku di mana-mana. Ini kata Syekh Said Hawa lah. Bukan saya kata. Dia kata berlaku di mana-mana sahaja. Di dalam negara yang mengaku sebagai negara Islam. Oleh itu jihad jenis ini mesti diperhidupkan. Diperhidupkan, dilancarkan, dilaksanakan, diteruskan, dipelajari. Mesti orang belajar cara dia. Dan dipraktik demi untuk mengekalkan Islam. Nak kekalkan Islam tu merintah, Islam tu berkuasa dan Islam itu yang menguasai, bukan dikuasai, maka mesti ada jihad dalam bentuk-bentuk seperti ini. Orang berjihad ni macam-macam jenis boleh. Orang seni berjihad dengan cara seninya. Pendakwah cara pendakwah. Ceramah cara penceramah. Ahli ilmu cara ahli ilmu. Guru cara guru. Cikgu cara cikgu. Boleh. Asalkan tertegaknya Islam. Di mana jua kita ada. Pergi ceruk mana aja, Islam itu akan dilaksana, dipraktikkan. Orang rasa gerun, takut nak melakukan dosa dan maksiat. Sebab environmentnya sudah Islam. Hari ni orang tak takut. Kan? Dia sebab apa? Sebab pelaksanaan tak ada. Kalau dekat Kuala Lumpur tu dah letaklah signboard dekat Taman Tasik, jenayah syariah. Dia letak gambar-gambar yang kata jadi betul-betul jenayah syariah.
Kan? Kita tengoklah. Sekadar letak apa panggil signboard, ada tak kesan, kan? Kalau tak ada kesan juga, betul lah. Maknanya dia kena pakai juga tangan, kuasa, lidah, hati. Mungkin signboard tu pun hati juga lah kot. Tak ada dicegah dengan hati je. Dia tak gunakan tangan, tak gunakan cakap, dia letak je signboard, kan? Orang tengok signboard tu macam kes rokok dengan dadah lah. Letaklah signboard rokok tu bahaya. Yang letak signboard tu pun rokok. Kan? Yang baik iklan kan. Iklan pun dah siap-siap iklan tu pun rokok tengok elok-elok kan. Nampak kan? Ya. Signboard kemalangan pun berlaku aksiden juga. Apa lagi tuan, macam-macam. Jadi betul kadang-kadang saya pun malas menentang, dia kata asyik semua negatif, tak ada positif ustaz ni. Kan? Dia kata fikir balik, itulah dia. Hakikatnya tak payah tengok jenis syariah tu. Iklan rokok, iklan bahaya rokok dengan kemalangan. Mesti tak berlaku juga benda tu kan. Maknanya tu Islam kata ada pencegahan tu kena ada. Dia tak cukup dengan letak signboard, dia tak cukup tuan. Signboard tu mungkin orang tengok je, orang rasa malu nak buat, tu saja. Tapi namun rasa takut nak buat tak ada. Jangan buat, kena cegah kang. Jangan buat, kena tangkap kang. Jangan buat, kena dakwa. Tak ada. Itu Islam dia dah ajar kita dah. Falyughayyirhu biyadihi. Tukar, ubah dengan tangan. Kalau tidak, ubah dengan lidah. Tidak juga ubah dengan hati. Baik. Dia kata apa? Berikut ini kami bentangkan beberapa gambaran. Pertama firman Allah Ta'ala. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila sunnatullahi fil ladzina khalaw min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini surah Al-Ahzab 6062. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, ya, orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah dari menyakitimu, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama tafsir kata la illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad, dan orang yang di dalam hatinya ada penyakit tu, katanya penyakit zina, mana penyakit suka pada maksiat dan mungkar. Ya. Jadi apa kata Allah? Nescaya kami perintahkan kamu ya Muhammad untuk memerangi mereka. Kalau orang munafik, orang ahli maksiat, saya tukar dia punya bahasa yang mudah kita faham, kan? Tidak terikat berterjemahan, terus kepada pentafsiran. Orang menyebar mungkar ni, orang menyebar maksiat. Kalau tak berhenti lagi buat maksiat, Allah izinkan kita memerangi mereka. Sebab Allah izinkan Rasulullah memerangi mereka. Maka diizinkan kepada kita memerangi mereka. Konsep menyerang ahli mungkar ni ada sebenarnya. Kan? Baik. Jadi kemudian lagi kata dia, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah. Ya? Melainkan dalam waktu yang sebentar. Dalam keadaan terlaknat, pergi mana saja tak ada rahmat untuk mereka. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Dahsyat dibunuh mereka ni. Sebagai sunnah Allah. Maknanya ketetapan yang Allah telah tetapkan dalam ajarannya yang berlaku atau orang-orang yang telah terdahulu. Siapa buat salah kena hukum. Itu maksud dia sunnatullah. Sebelum kamu, dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Allah takkan ubah. Maknanya kalau mereka ni melakukan kemungkaran, diperangi dan diserangi. Kalau tidak, Allah akan turunkan bala. Kalau tidak, sunnatullah akan terlaksana, bala akan turun. Mana kita nak? Baik. Qala Al-Qurtubi rahimahullah ahlu tafsir ala anna al-awsaf thalatha. Dia kata ahli tafsir mengatakan, kata Imam Qurtubi, ahli tafsir mengatakan sifat yang tiga ni kata li syai'in wahid, bagi benda yang satu dia. Ayyuhum jama'u hadhil asya', mereka himpunkan ketiga-tiga sifat yang ada ni. Kata Ikrimah dan juga Syahr bin Haushab, allazina fi qulubihim marad, orang yang di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit, kata dia, yakni allazina fi qulubihimuz zina, dalam hatinya suka zina,
suka kepada kemungkaran. Wa qala Salmatu bin Kuhailin, kata Salma bin Kuhail, kata nazalat fi ashabil fawahish, ayat ini turun kepada golongan yang suka kepada zina atau mungkar. Wal murjifuna fil madinati, dan golongan yang dipanggil al-murjifun. Al-murjifun ialah mereka yang menyebarkan kabar-kabar bohong. Okey, baik saya huraikan dulu. Dia 3 sifat ni ada. Pertamanya orang munafik. Munafik ni berpura-pura lah. Nampak luar Islam tapi hatinya busuk, tak mau Islam. Keduanya, puak ni dipanggil wallazina fi qulubihim marad, hatinya suka kepada maksiat dan mungkar. Zina, dia taja artis yang menggerakkan nafsu syahwat muda-mudi pada hari ini. Tak kisahlah wa imma dia sponsor ke, dia tukar iklan ke, dia sendiri artis ke, dia sendiri jadi pengarah ke, pengurus ke, ini semua dipanggil wallazina fi qulubihim marad, dalam hati ada penyakit fawahish, maksiat dan mungkar. Kemudian lagi wal murjifuna fil Madinah, sebar kabar-kabar bohong. Kalau di Madinah dulu, mereka ni apa yang mereka buat? Mereka suka mengkabarkan, kanu yakhbiruna al-mu'minin bima yasu'uhum, cerita kepada orang mukmin benda yang mereka tak suka. Apa dia? Kekalahan Rasulullah dan para sahabat bila pergi perang. Ini yang berlaku kat Mesir. Dia cerita pada orang Islam yang nak beriman ni, yang nak terima Islam ni, jangan terima ikhwan salah. Mereka bukan lagi jamaah da'awiyah, walakin jamaah siyasiyah. Tahtamu bisiyasati akthar min ad-da'wah. Yang cakap tu ulama. Orang tengok, ush, ni betul kata ulama ni. Rupanya bukan ulama ulalala ulahub. Nampak tak? Mereka bukan lagi jamaah dakwah, jamaah yang mentingkan politik lebih penting daripada dakwah. Habis itulah kan. Dia gunakanlah ulama macam ni. Orang kan dia ingatkan syekh punya syaitan. Nampak tak? Syaitan. Jadi dia menceritakan tentang keburukan terhadap orang yang nak Islam. Zaman Rasulullah gitu juga. Dia kata, kau tahu tak, Rasulullah dengan para sahabat sudah pun tewas medan peperangan. Orang Islam jadi hancur. Sama juga murjifun ni, irjaf ni, dia suka sangat kekalahan terhadap Islam. Gerak ke Islam, petanding dalam pelang raya. Gerak ke Islam, pergi berjihad. Dia seronok mereka kalah. Siapa yang seronok gerak ke Islam kalah, confirm munafik. Nah, dia kata, al-irjaf. Wal murjifuna fil Madinah. Golongan ni kadang-kadang bentuknya wartawan. Kadang-kadang seorang ustaz, kadang-kadang mungkin dia pemimpin. Tak kisah siapa saja yang suka kekalahan Islam. Nampak? Tapi dia semayang ustaz, memang dia semayang. Dia pergi haji tiap tahun. Umrah 3 kali setahun. Hebat. Tapi kenapa dia pergi umrah, pergi haji ustaz? Naikkan apa? Kenapa tak naikkan ustaz? Abu Lahab, Abu Jahal, lahir tanah haram, mati tanah haram. Tapi dia haram jadah. Yalah daripada haram ke jadah, haram ke jadah, haram jadah. Ini kan. Ini itu bukan sebagai bukti, oh dia ni nak Islam. Orang munafik zaman Rasulullah, sembahyangnya pun depan, saf sekali, saf depan. Nampak? Mereka kadang-kadang hadir lebih awal daripada Rasulullah SAW. Tapi mereka itu irjaf. Sifat mereka ialah murjifun. Seronok sangat Islam ni kalah. Rasulullah kalah. Para sahabat kalah. Seronok. Min aduwihim, kalah dengan musuh mereka. Fayaquluna, maka kata golongan murjifun ini, iza kharajat saraya Rasulullah, kalau tentera Nabi pergi keluar, annahum qad qutilu, mereka mati dibunuh. Seronok dia dengar mereka mati dibunuh. Wa huzimu, dan dikalahkan. Wa annal aduwa, sesungguhnya musuh itu qad atakum, musuh sudah sampai untuk merangi kamu. Itu kata Qatadah dan juga yang lain daripadanya. Ada pendapat mengatakan kanu yaquluna ashabus suffati qaumu uzzabun. Mereka kata ahli sufah ni orang-orang miskin datang ke Madinah nak belajar dengan Rasulullah. Mereka ni miskin tuan, baju koyak ke depan, diterbalikkan baju dia biar koyak ke belakang sebab nak solat. Dan dengan nampak dia punya aurat depan. Bayangkan tuan, punya miskin duduk kat sufah tu belah utara Masjid Nabawi, ada sufah tu anjung, situ tempat tinggal mereka tuan. Dia kata apa? Ni semua qaumun uzzab. Itulah orang-orang yang bujang. Fahumul ladzina ta'arraduna linisa, mereka tak suka nak berkahwin.
Dia kutuklah orang macam ni. Orang macam ni kata dia, kan, memang hidupnya haprak sungguh tu lah. Orang-orang yang murjifun ni tuan-tuan termasuk juga tengok orang mengaji sekolah agama, tahfiz Quran sekolah pondok, dia kutuk-kutuk, dia kecil-kecilkan, dia hina-hina, dia rendah-rendahkan. Ni semua pun irjaf kalau menurut pendapat ulama tafsir. Jadi awsaf, sifat dia tu 3 sifat ni. Dia tak kata murjifun tu mesti orang Arab, kadang-kadang orang Melayu. Tak? Siapa saja ingat 3 sifat, munafik, kan? Munafik, hati suka kepada maksiat dan mungkar, kemudian suka sangat menyebarkan berita kekalahan Islam. Dia nak sangat Islam ni kalah. Jahat perempuan ni tuan-tuan. Kan? Kau jumpa orang macam ni tuan, dia kata apa? Allah kata mereka tak tinggal sama kamu melainkan sebentar aja. Orang macam ni lah baru kena pulau sebenarnya tuan. Jangan dibiarkan. Tapi jangan tak dakwah dululah kan. Dakwah, ajak dia ke masjid, dia pun datang ke masjid. Ustaz start ceramah, Assalamualaikum, dia lari terus. Confirm tu. Kan? Kalau pasal tanda lain cerita. Memang confirm. Setiap kali Assalamualaikum lari dia tuan. Dia dengar Assalamualaikum, Ustaz pun takut dah tuan. Nampak tak? Ini betul-betul sah dalam badan tuan. Ustaz kata dia je munafik, jin dalam badan pun munafik juga. Jin dalam badan pun munafik juga tuan. Lari tentang bukak tuan. Ya. Wal-iyadzubillah tuan. Sebab itulah Nabi SAW kata doa, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Bersihkan ya Allah hati kami pada sifat munafik dan tuan. Na'udzubillah min zalik dan tuan. Kan? Kita dan tuan jangan benci elemen-elemen agama tuan. Kasih dan sayanglah kepada agama dan tuan. Macam mana kita berjuang nak tegakkan Islam, Islam dah tegak, pertahankanlah tuan-tuan. Jangan biarkan dia jatuh tuan-tuan. Di mana jua berada tuan-tuan. Kita harap bumi Malaysia ni biar semasa esok Islam merintah PRU14 insya-Allah tuan. Kena ada azam, kan? Apa je pimpinan ulama putuskan kita ikut tuan. Dia kata A, B, B sebab syura ni tuan adalah keputusan ulama secara persidangan di kalangan mereka. Mereka bersidang. Bukan pendapat ikut kepala masing-masing. Ni bukan majlis tertinggi tuan, ni syura. Dia beza. Tak macam cakap lah kan, terang orang tak faham. Nak tunggu usrah orang tak datang. Sebutlah ceramah senang sikit. Syura. Puak-puak Islam ni, gerakan Islam, dia ada majlis syura. Kalau dia bukan gerakan Islam, bukan gerakan Islam, dia ada majlis syuru. Dia beza. Syura, keputusan wa amruhu syura bainahum. Urusan mereka tu mereka akan syura sama-sama. Kita ikut je tuan. Tolong jadi pendukung, pejuang. Kan? Kalau kita mati tuan, insya-Allah jangan bimbang, jangan takut. Ada tak usaha kita untuk jihad dalaman? Ada. InsyaAllah selamat. Kena yakin. Allah firman lagi, ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. At-Taubah 73. Hai nabi, berjihadlah kamu melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ulama tafsir kata bersikap keras terhadap orang munafik maknanya jalankan hukuman ke atas mereka. Kalau mereka berzina, sebat atau direjam. Mencuri, potong tangan. Mana hukuman mesti ada. Biar mereka rasa gerun dan takut. Kufar ni, lawan kufar, bukan sesuka hati nak lawan orang kafir. Tak boleh. Kalau dia menentang Islam sahaja. Saya terkejut tuan-tuan. Hari Jumaat tuan-tuan, Jumaat pertama, Jumaat ketiga, saya biasa mengajar kat Serdang. Masjid orang panggil Masjid Mardi. Sebab orang pasal dia dekat dengan Mardi kan, Masjid Komplek Pertanian tuan. Institut Komplek Pertanian. Dekat dalam UPM. Orang panggil Masjid Dalam, Masjid Lama. Saya mengajar baru ni tuan, saya cerita pasal bab dakwah, ajak orang bukan Islam, dalam masuk Islam. Pengurusi beritahu lepas habis kuliah, Ustaz, belakang tu memang ada seorang non-Muslim. Dia memang dengar kuliah. Lepas ni kita jumpa dia. Dia minum sekali tuan-tuan. Kata pengurusi mula-mula dia hintai-hintai kat luar. Pengurusi tanya, nak jumpa siapa? Saya nak masuk dalam boleh tak? Boleh, nak dengar kuliah. Saya bukan Islam. Silakan. Dia minta tuan-tuan jadual kuliah. Jadual kuliah dia minta. Nampak tuan-tuan. Orang tanya kenapa tak pergi masjid UPM? Itu masjid Melayu. Ni masjid Islam. Maksud dia masjid Melayu itu Melayu tak benarkan orang bukan Islam masuk masjid. Betul saya kata itu ajaran Melayu, ajaran Islam boleh. Ada pengangguk. Boleh faham tuan. Islam masya-Allah. Nampak? Saya kata lain kali nama dia Cu, awak datang duduk depan. Tak apa. Tak perlu ustaz saya duduk belakang, takut sensitif. Tak apa. Dah orang Melayu tak duduk depan, orang Cina duduk depan, tak ada masalah.
Kebetulan saya cerita bab tu dia ada kat belakang. Jadi kata pengerusi tu, siang tadi hari Jumaat dia dengar khutbah Ustaz Syaqi Osman, Dr. Syaqi Osman. Dia duduk luar dengar khutbah. Saya tanya dia belum masuk Islam. Dia kata saya nanti masuk Islam. Pasal saya belajar ni pun nak masuk Islam. Saya sekarang baru belajar mengaji Iqra' 6. Bayangkan tuan, Iqra' 6. Nah, tuan. Saya harap sangatlah biarlah dia dapat datang tuan dan kita ajak dia masuk Islam. Hebat tuan. Saya kata tak salah kalau orang bukan Islam datang masuk masjid dengar aku, tak ada masalah. Tu ajaran Melayu tak kasih tuan. Nampak tuan. Itu dia. Dia tahu sebab apa dia nak ikut Islam, ikut kuliah tuan. Dia pun tahu kuliah subuh, kuliah maghrib tuan. Ini dia. Dia tu takkan orang kita nak serang dia kan, kita nak bunuh tuan. Silakan nak dengar kuliah. Apa salahnya? Wah, imam walaupun dia bertanya tuan, kita kena silakan dia bertanya. Sebab Islam ni tuan wadihan fi kulli hin. Jangan bimbang, Islam ni wadih. Dia akan jelas pada setiap waktu. Kalau orang tu dia kebuntuan, kita terangkan Islam pada mereka tuan. Insya-Allah. Terkejut tuan. Dalam sejarah hidup saya tuan, ada orang bukan Islam datang tapi tak masuk dalam. Dia duduk luar je. Dia pegang botol tu. Itu bahasa India. Kenapa ni Haji? Mau ustaz jampi. Itu ada. Kan? Ini dia. Tapi yang lain tuan, dia masuk dengan kuliah. Kan? Biasa tu kalau dekat surau-surau tu India bawa air jampi kan. Boleh ustaz? Boleh, tak ada hal. Kita jampilah. Ya Allah, kau bagilah dia buka hati masuk Islam. Amin. Mana tahu itu buka hati masuk Islam kan. Ini dia. Baik. Jadi dia kita lihat tuan-tuan, kita rasa yalah mungkin tuan pasal perkembangan Islam tu kan nampak positif zaman sekarang tuan. Orang mula buka cerita, bagi tahu orang bukan Islam tak ada masalah. Nak mengaji tentang Islam di masjid, surau dan seumpama tuan. Baik. Orang-orang munafik, orang-orang yang berhati sakit dan orang-orang murjifun, orang-orang yang menyebar khabar bohong. Tu yang panggil murjifun. Kan? Khabar bohong macam-macam lah. Yang penting Islam kalah. Itu dia nak tahu murjifun ni. Yang penting Islam tu kalah. Semuanya berada dalam negara Islam. Tengok hujah Syekh Said Hawa, dia kata puak-puak munafiqun ada di dalam negara Islam sejak di Madinah lagi tuan-tuan. Artinya ada tak jihad dalam negara Islam atau dia panggil jihad dalaman? Ada. Nak serang siapa? Puak-puak ni lah tuan-tuan, ni yang paling bahaya. Inilah puak-puak yang akan mencari kesalahan untuk menjatuhkan pemerintah yang nak melaksanakan Islam ataupun yang didokong oleh gerakan Islam. Dia ada dua keadaan. Pertamanya gerakan Islam tu merintah solid. Yang kedua mungkin dia tahaluf siasi je. Dia join dengan geng-geng lain tapi dia diberi peluang untuk melaksanakan Islam. Maka dia salah satu penadi juga tuan-tuan. Ibarat kata kalau burung dia ada sayap kanan dan kiri kan, dia adalah salah satu daripada sayap itu sama ada kiri ataupun kanan. Tak penting, yang penting dia sama-sama menerbangkan burung itu. Kalau lah dipatahkan sayap tuan-tuan, maka samalah dia menjatuhkan Islam sendiri tuan-tuan. Itu kita kena ingat. Pasal paling kurang pun tuan, orang tak datang ke masjid, sekarang orang minat ke masjid, datang ke surau. Contoh Negeri Selangor tuan-tuan. Nampak? Walaupun tak dapat dilaksanakan sepenuhnya, tapi tidak ada halangan. Di Pening tak ada halangan. Orang nak hidup kat surau masjid dengan majlis-majlis agama. Di Kelantan lagi lamalah kan. Bayang tuan. Itu dia ni bukan kempen politik tidak, nak bagi contoh bagi orang faham. Kalau tak faham susah. Tuan-tuan kan. Susah orang nak faham. Islam ni bukan sekadar kita himpunkan orang selawat saja. Kan? Kena ada majlis ilmu sekali tuan-tuan. Ajak dia. Kita ajak dia. Hiburan cara Islam, dia saya setuju. Dakwah cara Islam, majlis ilmu. Semua tu kita hidupkan tuan-tuan. Bila hati manusia hidup dengan agama tuan, maka dia akan dapat protek dengan racun-racun yang ada. Tapi kalau kita bagi dia dua sekali, habis dia. Nampak tak? Kita letak dia agama, bagi dia penawar, bagi dia pula hiburan. Itu racun. Habis, rosak dia. Rosak. Sebab jiwa manusia tuan-tuan. Dia nak kepada benda hibur. Tapi kita islamisasikan hiburan tu. InsyaAllah. Kan? Jadi benda racun tukar jadi penawar tuan-tuan. Benda racun tukar jadi penawar. Baik. Kemudian lagi dia. Biarpun mereka berada di dalam negara Islam, mereka masih diancam dengan pembunuhan. Tengok, walaupun mereka duduk dalam negara Islam tu negara yang aman, tapi mereka tetap diancam sebab mereka ni adalah perosak untuk menghancurkan Islam. Jadi ini telah menunjukkan bahawa jihad boleh dilakukan ke atas mereka. Ada orang yang mengatakan bahawa hanya imam yang berkuasa buat demikian. Dia kata pemerintah je boleh buat. Pemerintah je boleh menghalang orang-orang ni melakukan dosa dan mungkar. Ini memang betul, tapi bagaimana keadaannya jika orang-orang Islam tidak mempunyai imam dan kuasa berada pada golongan-golongan itu? Maksud dia, orang munafik yang merintah, orang murjifun yang merintah, orang yang fi qulubihim marad yang merintah. Tak ada imam dah kan? Walaupun dia imam, tapi bukan imam yang hakiki. Nampak tuan-tuan? Bukan imam yang secara hak.
maka siapa nak cegah kemungkaran? Kita-kita ni lah. Ini katakan Islam bukan sekadar datang masjid sembahyang Jumaat. Datang masjid untuk dengar kuliah. Kena fikirkan apa kita kena buat tuan, untuk cegah kemungkaran yang ada ni. Apakah dalam keadaan ini orang-orang Islam patut tunduk kepada mereka? Nampak? Kalau pemerintah tu golongan munafikin, nak tunduk pada mereka? Atau patut merangi dan bunuh mereka jika mereka berupaya? Adakah sampai peringkat membunuh tuan-tuan? Itu tak ada soalan. Kalau mereka tidak berupaya, apakah mereka tak patut membuat persediaan yang akan mereka laksanakan jika berupaya? Maknanya kena cari jalan bagaimana mencapai keupayaan untuk menegakkan Islam, berjihad dalam negara Islam yang diperintah oleh golongan munafikin. Baik, khususnya kata dia, dalam keadaan atau suasana di mana Islam terdedah kepada kemusnahan, adalah tidak diragukan lagi orang-orang Islam wajib membuat persediaan dan wajib berperang apabila mereka berupaya. Kalau sampai peringkat mereka kena perang, wajib kena perang. Apabila mereka berupaya, mereka mesti berusaha sehingga berupaya. Sampai peringkat diperangi mereka itu, mereka sudah bersiap sedia untuk menjadi jundullah, tentera Allah, untuk berperang dan bertempur dengan golongan munafikin. Sebagaimana Quran sebut, waghlidh alaihim, hendaklah kamu bersikap kasar dan tegas terhadap mereka. Baik. Sebab itulah kalau dalam negara Islam sendiri pun, kalau negara itu diperintah dengan sistem Islam yang adil dan betul, ada orang munafik yang jatuhkan, maka pada masa itu mereka wajib pula, bukan sekadar tentera, rakyat-rakyat bangun menentang mereka. Ini baru dipanggil burah. Nampak? Burah tu yang menjatuhkan kerajaan yang adil, kerajaan yang sah. Lepas tu di Mesir tu yang jadi burah tu bukan ikhwan. Yang burah tu sisi dengan dia punya pengikut Tamarut dan juga golongan-golongan yang mereka tentera yang berkuasa. Baik. Yang kedua, Imam Muslim telah meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit yang mengatakan, kami telah bermubayaah dengan Rasulullah dengan mengaku patuh dan taat dalam apa jua keadaan, susah atau senang. Ini dipanggil bai'ah lah. Mubayaah, sama-sama berjanji depan pemimpin untuk taat, setia dan patuh. Ini dia kata sumpah taat setia dia panggil. Sumpah taat setia. Dalam ketenteraan kan ada dalam bab mubayaah ni. Orang jadi polis pun dia ada bai'ah dia sendiri. Lepas tu dia akan sanggup pertahankan siapa saja walaupun yang bersalah tu ahli keluarga dia sendiri. Itu bai'ah dia saja je. Kalau ikut segi yang praktik tu Allah alam lah, betul tu Allah alam kan. Ini dia. Ya. Baik. Kemudian lagi kata dia, kami tidak mementingkan diri kami berkewajipan taat dan jangan mempertikaikan ketua yang dilantik, dan kami berkewajipan untuk perkatakan kebenaran di mana sahaja kami berada, dan kami berkewajipan jangan takut cecaan siapa sahaja dalam melaksanakan perintah Allah. Ini semua kandungan mubayaah, bai'ah lah. Taat, setia, susah, senang, laksanakan perintah Allah, teruskan menegur manusia jangan takut cecaan, pemimpin lantik kena wajib taat dan seumpamanya. Tapi tengoklah keadaan, jangan kita ambil term wajib taat pemimpin lantik. Tengok lantik tu macam mana. Kalau betul-betul atau betul lain cerita. Tu kadang-kadang orang ambil dia punya isi kandungan tu je, dia gunakan. Kita kena wajib bai'ah dengan pemimpin yang ada, jangan lawan, taat je. Tu silap tu. Dia faham dalam konteks ayat saja, perkataan tu saja. Dia tak faham huraian dia. Itu yang susah tu. Puak-puak macam ni dia semacam dengan puak-puak yang makan hati khinzir. Kenapa kau makan hati khinzir? Sebab Quran larang lahmul khinzir, daging saja. Kalau ikut Quran kan, lahmul khinzir je. Daging tak boleh. Syekh, kalau pedal kau hentam je. Kan? Pedal dia kau hentam, kulit pun boleh, tak ada hal kan? Buat keropok kan. Tak boleh, haram tuan-tuan. Sebab tu kita mengaji bidang tafsir Quran, adalah para sahabat itu, golongan para salafus salih, memahami rahsia bahasa Arab. Kalau dia tak faham, dia rujuk Rasulullah cepat. Maka mereka lagi faham Quran, tafsiran Al-Quranul Karim. Orang hari ni tak faham tu jadi gitu tu. Dia pergi tafsir ikut zahir pada lafaz ayat ataupun hadis. Macam tadilah lafaz bai'ah ni kan, wajib taat kepada pemimpin yang dilantik, jangan dipertikaikan. Dia pegang itu je. Dia tak tahu yang dulu-dulu tu kalau di bai'ah pemimpin tu, pemimpin macam mana. Adakah sama macam Abu Bakar? Adakah sama macam Umar? Tak sama tuan-tuan. Ni sekarang bukan Sayyidina Umar, Nuh Umar kan.
Kan? Sayyidina Uthman. Nampak tak? Sayyidina Ali, tuan-tuan. Nampak tak? Contohlah, tuan kan. Sayyidina Ali. Tak sama, tuan-tuan. Mereka ni para sahabat. Mereka taat, patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam riwayat lain, kami telah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Terus kami membai'ahnya. Tengok, Rasulullah. Bai'ah Rasulullah lagilah maksum. Insan yang menjadi Rasul, dia Nabi. Antara syarat yang diambil dari kami ialah kami memberi ketaatan. Rasulullah kata, taat pada aku. Semua taat, tuan-tuan. Dan kepatuhan dalam perkara yang kami suka atau tidak suka. Kalau dia suruh, dia kena ikut. Benci ke suka, keputusan yang diberi Nabi, kena ikut. Dalam keadaan susah dan juga senang. Susah senang, kena ikut. Wajib taat. Jangan lawan. Kalau kata jihad, senang ke susah, tetap kena pergi berperang. Tidak mementingkan diri sendiri. Kalau pentingkan diri, pentingkan keadaan diri, sampai mengenepikan agama, tak boleh. Jangan pentingkan ketua dilantik. Baginda berkata, kecuali jika kamu melihat kekufuran nyata, yang kamu ada bukti jelas daripada Allah. Itu yang hujung dia penting. Ada tak bukti jelas dalam agama menunjukkan pemimpin yang kamu nak taat itu ada bertentangan dengan agama? Kekufuran yang jelas. Kekufuran macam mana? Buat perkara bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut perkara ni dah ada dah. Dia kata tak sesuai. Tak sesuai kalau ikut ilmu tauhid tu dah memperkecil-kecilkan hukum Allah. Kan? Wallahu alam dah. Tanyalah ulama lebih hebat lagi. Dah susah kadang-kadang kan. Kita cakap macam ni dia kata gitu pula, tu susah tu. Banyak sangat pentakwilan. Kan? Bila banyak pentakwilan, itu sebenarnya banyaknya husnuzon. Sangka baiklah Syekh. Sangka baiklah. Kan? Berapa pisau dah dekat sini dah. Sangka baik lagi Syekh. Nak buat macam mana, ngucap je lah. Ngucap je lah. Itu dia kan. Itu baru seorang. Kena orang kedua, sangka baik. Dia pegang pisau tu nak semoleh ayam. Rupa letak sini, nak macam mana Syekh? Ngucap je lah. Kalau dah dua orang tikung tuan-tuan, habislah tuan-tuan. Kan? Ini dia. Susah lagi tuan-tuan. Ya? Baik. Di dalam riwayat Al-Bukhari, dari Anas, dari Rasulullah SAW, baginda bersabda yang bermaksud, isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum abdun habsyiyun ka'anna ra'sahu zabibatun ma aqama fikum kitab Allah. Tengok, dia bawa banyak hadis. Dia tak ambil satu hadis je. Kawan-kawan kita kau ceramah, ambil satu hadis ni je, wajib taat dia. Tapi tengok, dia ada lagi hadis lain, ma aqama fikum kitab Allah. Apa maksud dia tuan? Dengar dan patuhlah kepada ketua, walaupun seorang hamba Habsyah yang rambutnya berpintal seperti biji kismis, selama dia melaksanakan kitab Allah. Dua benda lah ni penting tuan. Dua benda. Taat dan patuh tu pada pemimpin, tak kira apa juga bangsa. Kalaulah para sahabat orang Arab, majoritinya orang Arab, naik pemimpin Habsyah, hamba Ethiopia, orang Afrika, kena taat juga. Dia tak boleh kata, kalau orang Arab, kami patuh taat. Lain pada Arab, jangan harap kami nak taat. Tak ada tuan. Nabi kata wajib taat. Nabi mengharamkan faham al-qaumiyah, al-asabiyah, al-qaumiyah, tidak ada dalam Islam. Tak ada kita katakan pemimpin mesti bangsa tertentu. Tidak. Asalkan yang kedua dia kata ma aqama fikum kitab Allah. Dia laksanakan hukum Allah. Itu Islam. Kalau buka hadis Melayu tak ada. Hadis Melayu kata tak Melayu hilang dunia. Itu hadis Melayu. Hadis Melayu. Islam kata wa in kata apa? Wa in istu'mila alaikum abdun habsyiyun. Kalaupun pemerintah kamu itu hamba Habsyi. Hamba Habsyi tuan. Ini bukan Syed Syekh Al-Habsyi kan. Hamba Habsyi betul. Orang yang memang kulit hitam. Datang dari Ethiopia, tapi dengan syarat ma aqama fikum kitab Allah. Laksana hukum Allah. Bukan hukum Lord Red. Bukan hukum orang putih, Great Britain, penjajah Inggeris. Dia kata gitu. Sekarang kalau kita buka hadis ni macam mana pula tuan? Mungkin hadis dia orang tak jumpa lagi tuan. Agaklah kan. Dia tak jumpa hadis yang ni tuan. Banyak sangat dihafal, lupa nak hafal yang ni barangkali. Terdapat dalam riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi yang diambil dari Ummu Salamah yang meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud akan dilantik, innahu sayusta'malu alaikum umara'u, akan dilantik pemerintah di mana kamu mengetahui dan kamu mengingkarinya, ta'rifuna wa tunkiruna. Kata Rasulullah SAW,
innahu sayusta'malu alaikum umara'u ta'rifuna wa tunkiruna. Besok akan dilantik pemimpin-pemimpin kamu, kamu kenal dan kamu mengingkarinya. Sesiapa yang benci, maka dia bebas dan bersih. Wa man kariha bari'a. Mana bari'a itu? Mana selamat, bersih, bebas dan selamat. Sesiapa yang ingkar, waman kariha, siapa yang ingkar, siapa benci, maka dia selamat daripada kezalimannya. Pasal apa selamat daripada kezalimannya? Mana kamu tidak bersekongkol dengan kezaliman mereka. Yang lawan lah, jangan sokong. Kenapa entah tak sokong Syekh? Entah dah dapat jalan raya, dapat air, dapat api, bukan free pun. Kadang-kadang cakap tak ada otak, tak nak fikir. Kalau jalan raya pun bukan free, kena bayar. Elektrik kena bayar. Air kena bayar. Makna pendek kata, kita beli juga, bukan kita dapat free. Macam mana tuan-tuan? Ini masalah kadang orang tak fikir. Dia kata macam mana Syekh, entah tak sokong lagi ke Syekh? Entah benci pasal apa? Dia kata sekarang dia telah melakukan kezaliman. Kalau kamu benci pada mereka, kamu selamat daripada depan Allah Ta'ala besok, daripada dihitung sebagai orang yang menyokong kezaliman. Ini mafhum hadis ini. Waman kariha bari'a wa salima, dalam kurungan minaz zulmi. Itu ulama huraikan. Selamat daripada kezaliman dibuat oleh pemimpin tersebut. Baik. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Walakin maradiya wa taba'a. Tetapi sesiapa yang rela dan mengikut, ada juga orang yang ikut. Kata dia apa lagi? Sahabat bertanya, apakah patut kami membunuh mereka? Qalu ala nuqatilhum ya Rasulullah. Boleh kami memerangi mereka? Jawab Rasulullah, tidak. Selagi mereka bersemayang. La ma sallu, selagi mana mereka bersolat. Baik. Jadi apabila pemerintah tidak bersolat, tidak melaksanakan hukum yang ditentukan oleh kitab Allah. Tengok, dia kumpulkan dua hadis. Hadis tadi kata dia, ma aqama fikum kitab Allah. Syarat pertama, laksanakan hukum Allah. Yang kedua, sembahyang. Dia mesti dua ni kena ada, kata dia. Malah mereka menjadi penyeru-penyeru ke arah kekufuran atau mereka merancang untuk menjadikan ummah tu kafir, maka dalam keadaan ini apakah mereka boleh dibunuh? Itu persoalan dia. Boleh tak berlaku serangan? Berat benda ni tuan, kau dengar kan? Takut dengar tuan-tuan. Sesilap masuk PCA. Tapi ni hadis nak buat macam mana? Kalau dimansuh ke hadis tu, nampak sangat dah. Jelas kufur bawah dia panggil. Telah kufur secara jelas. Ini hadis Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, kita tak nak ambil jalan macam ni. Selagi ada muwajahah silmiyah, bertembung cara aman, gunakan cara aman. Apa dia? Demokrasi. Kata orang Kelantan, demo nak kursi. Dapat kursi dulu. Itu dia. Jangan kita angkat besi. Jangan kita angkat senapang, tuan-tuan, jangan. Kita angkat dulu pen saja atau pensel, itu saja. Cara dia. Dan itulah orang Melayu tak faham bang lagi 5 tahun lagi tu, dan lama sungguh tu kan. Nampak tak? Nampaknya ketentuan nas adalah jelas dalam hal ini. Jelaslah nas dia bagi tahu tuan. Maknanya saya ambil pendekatan yang mudah, mana lawan mesti kena lawan. Tapi cara lawan itu tak sama tuan-tuan. Dalam kitab ni penghujung dia bagi tahu, kita tak boleh kata redha, sabar, tak boleh. Kena usaha dulu. Kena lawan dulu, tapi kalau Allah tak kurniakan kemenangan, bersabar di atas kekalahan. Itu betul. Ni lawan tidak, sabar je. Kan? Itu salah tu. Sabar Syekh. Malam ni kita berhimpun ramai ke markas fikir atas iman dan amal. Sabar Syekh. Itu salah konsep tu. Konsep tu kena buat kerja juga. Bagi sedar puak-puak ni. Jangan kita serah, sabar. Itu silap tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak dengar kuliah macam ni tuan, bukan saya nak puji diri, angkat diri tuan-tuan. Ustaz lain pun akan tengah benda yang sama juga. Kalau tak dengar kuliah macam ni tuan, kita akan terhanyut. Kita ikut puak-puak macam ni. Kita tak faham. Ni dibahas, dikupas tuan satu persatu. Saya banyak nasihatkan kawan-kawan saya yang keliru, saya kata baca kitab ni Syekh. Tak baca. Kalau tak faham, baca ulang-ulang banyak kali kan. Kalau tak boleh faham, tanya guru-guru yang arif. Ini dia sebut dah kan. Jalan nak kena buat tu kena ada. Kena lawan puak-puak ni. Nabi kan sendiri dah. Orang yang engkar, tak sokong, selamat daripada dihitung oleh Allah sebagai penyokong kezaliman. Itu yang penting. Ada tak tanda sokong? Tak ada, Alhamdulillah. Tapi jangan tak sokong ni, kena buat kerja juga. Cari jalan bagaimana untuk melawan golongan-golongan seperti ini. Tujuannya jangan bagi mereka itu memerintah lagi dah. Sebab mereka itu sudah melakukan kezaliman, melakukan maksiat dan mungkar. Sebab itulah, benda-benda gini tuan-tuan, kalau ada pada setiap individu Muslim dengan atas kesedaran itu, insya-Allah. Kan? Islam akan merintah tuan, insya-Allah, bukan lagi diperintah.
Tadi ada orang cakap dengan saya, dia kata, oh bahaya setengah-setengah orang, tak sebut nama parti politik lah kan. Dia kata contohnya Teresa Kok pernah menyebarkan Injil dekat Aceh. Saya diam sebab fakta tak tahu betul-betul. Last sekali saya masuk senang je. Ada orang lebih bahaya daripada Teresa Kok dan orang Kristian sebarkan Injil. Ada ustaz? Ada. Orang munafik. Kenapa ustaz? Sebab dia lagi dahsyat pada orang kafir. Orang kafir memang tentu dia kafir dah. Yang munafik lagi dahsyat sebab dia nampak je bungkusannya Islam. Ada cop halal jakim lagi. Tapi dalam dia tu yang haram. Dalam dia, hati dia yang haram. Itu dia. Oh iya ke ustaz? Dia kata itu dia. Dia nak pergi Mekah, dia nak tolak pukul 1 dia tuan. Oh tak. Bagi tahu dia. Itu lagi bahaya. Munafik sebab dia melawan Islam. Walaupun dia Islam. Kalaulah orang kafir Kristian melawan Islam, tak heran. Kau memang dah Kristian nak buat macam mana? Nampak tak? Kau memang bukan Islam. Tapi kamu ni yang paling bahaya sekali. Kamulah yang telah memastikan Islam takkan menang. Tapi orang tak lawan kamu sebab orang keliru. Kamu orang Islam. Ada seorang hamba Allah cakap saya, kalau ustaz-ustaz tu dia baca doa kunut minta Allah menangkan Mesir, saya tak amin ustaz. Kenapa? Keliru saya. Kenapa keliru? Islam sama Islam perang. Tu susah tuan-tuan. Kalau yang cakap tu mutawif bawa orang pergi umrah. Kalau mutawif keliru, jemaah lagi keliru. Sayang kan dengan kuliah tiap hari. Dia tak faham. Ada golongan munafiqun, ada golongan mukminun. Itu dia. Satu batil ni tuan-tuan, batil ni sama ada kufur, sama ada munafik. Tapi nifak ni dia dalam kategori kufur. Cuma bezanya matinya masih lagi semayangkan kan. Masih lagi dibungkuskan dengan kapan tuan-tuan dibaca. Dalam kubur tu besok akan dikategorikan sebagai orang yang kufur tuan. Walaupun batu nisannya 2, tulis bismillahirrahmanirrahim tuan. Dalam tu. Lepas tu kita baca hadis tentang bab muka nangkir, bertanya pada orang mati, dia sebut wa ammal mu'minun wa ammal munafiqun. Nampak? Ada pun orang munafik kan ditanya dan diazab, kamu kufur kata dia. Kamu kufur. Quran berkata dalam surah At-Taubah ayat ke-84. Wa matu wa hum fasiqun. Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Mereka telah kufur kepada Allah dan Rasul, itu orang munafik, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Fasik itu maknanya derhaka. Derhaka, fasik ada kalanya maksudnya kufur. Ada kalanya maknanya dosa besar, pelaku dosa besar. Nampak? Itu konteks tafsir Quran. Dia ada beza mengikut situasi dalam ayat-ayat tertentu. Baik. Jadi para hadirin dan sekalian, itulah sikit sebanyak tuan huraian mengenai perkara ini. Tuan-tuan minta maaf tuan-tuan saya berhenti awal sikit tuan sebab saya depan ni ada urusan lain. Jadi insya-Allah nombor 3 tu kita akan huraikan lagi pada kuliah akan datang. Barangkali kalau ada soalan tuan-tuan atau minta sebarang penjelasan, insya-Allah boleh diutarakan persoalan. Wallahu alam. Ada soalan? Salam kata, silakan. Bukan diistilahkan, difatwakan. Benda yang haram saya lupa dia, kalau kaedah fiqh disebut kalau dia haram, benda tu diharamkan, maka urusan ni pun urusan menghadiah jual beli juga haram juga. Maka pendek kata dalam kesimpulan dalam kaedah fiqh mengatakan hukumnya haram lah. Haram juga sebenarnya. Ya, itu akhir zaman Nabi kata wang haram ini macam debu di jalanan. Mesti lekat kat orang. Nak macam mana? Itulah ulama-ulama mengatakan kes macam ni, kata dia harta-harta syubhah yang tak dapat diasingkan. Yang kita sendiri pun tak dapat nak elakkan. Dalam raya dia buat ada 2 sumber kan, cukai halal haram. Itu dia. Dia makan dalam raya halam. Jadi halam kan, dia ada haram. Itu dia benda gini kan sebenarnya kalau kita bincangkan, usah kata tempat kita, Saudi Arabia apa mengharamkan rokok, buat ada jual kan. Dekat tanah haram tak ada, dekat Jeddah ada. Tak shisha pun ada. Usah kata dekat Jeddah, dekat Tanah M, tanah halal pun ada sebab. Ini dia kadang-kadang saya tanya, setengah orang kata kau hantar kata haram, saya sampai jual kat Mekah pun ada jual. Apa dekat Saudi Arabia pun jual. Ini dia. Wallahu a'lam. Hak dengan batil. Itu dia. Ini kena lawan ni. Sekarang ni kita hentam Syiah Tak macam cakap kita hentam Syiah yang menghalalkan rokok. Kita lebih kuat Syiah je.
Kita haram jangan hisap tapi kita jual, kita ambil cukai. Dia kata, tak ada guna lawan Syiah kita pun lebih kurang kan dia kan. Ada juga unsur-unsur kesyiahan dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, kalau ada soalan lagi. Kalau tak ada soalan tuan-tuan, ini ada iklan tuan-tuan. Sesiapa yang ingin mempelajari bahasa Arab dan talaqi Al-Quran 3 bulan di Sana'a, Yaman, di Sekolah Ma'at Tahfiz Darul Azhar tuan-tuan, mengamanahkan kepada saya supaya mengiklankan perkara ni. Dan talaqi ni tuan-tuan 30 juzuk Quran sampai habis selama 3 bulan betul belajar bahasa Arab dan akan diajar oleh guru daripada Darul Quran Sana'a, Yaman, orang Arab lah. Jadi dia punya bayaran dia kos saja meliputi tiket pergi dan balik, kemudian tempat penginapan, makan 3 kali sehari dan bayaran pengajian serta visa 7,500. Tempat tinggal berkawasan tuan, memang kita ada asrama sana. Kan hujung bulan ni 31 Oktober mereka akan pergi ke sana tuan. Itu untuk belajar tahfiz lah. Dan tempat mana tu besar untuk pelajar awam, untuk orang awam nak belajar, untuk kos ni pun kita ada siapkan sekali tuan. 7,500 saja. Dan dia ada 2 kemasukan. Kemasukan pertama diambil pengambilan pada 1 hari bulan 12 2013. Kalau sesiapa anak-anak mungkin dia lepaskan SPM tak tahu nak buat apa 3 bulan tu boleh hantar. Pasal kita ada hantar untuk batch kedua. Batch kedua 1 hari bulan 1 2014. Duduk sana 3 bulan tuan-tuan, 7,500 saja tuan-tuan, belajar Quran dan belajar bahasa Arab. Ada orang minat bahasa Arab. So macam mana nak dapatkan bahasa Arab yang lebih berkesan untuk senang berkomunikasi sebagainya. Sebenarnya duduk negara Arab, campur orang Arab, insya-Allah tuan-tuan. Diharapkan boleh cakap Arab. Insya-Allah. Kalau duduk dengan Melayu susah tuan-tuan kan. Itu dia. Jadi siapa minat boleh ambil flyer ni tuan, ada di atas meja ni. Dan itu sajalah untuk malam ni, kita tangguh majlis dengan doa dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.